Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk koordinat, nisbah dan kadaran. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 205. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 4. Soalan 1. Satah chartis menunjukkan kedudukan 3 pasar mini kepunyaan Encik Rosham. Nyatakan dalam km, okey, kata kuncinya dalam km. Soalan A, jarak mengufuk dan mencancang. Soalan A, pasar mini F dari G. Okey, so kita tengok dulu soalan pertama. Okey, jadi F dari G. So kita tengok F dari G. Okey, ini F, ini G. Okey, F dari G, so kita buat dari G. Jadi kita kira mengufuk dulu, kita kira ke belakang. 1, 2, 3, 4. Okey, maksud 4 unit ni, 4 cm ni, kita tengok sini mewakili 1 km. Ini bermakna kalau 4 cm maksudnya 4 km. Kemudian dinaik ke atas 1, 2 dan 3. Okey, yang ni tak berapa clear. Kemudian 1, 2, 3, 4. Kemudian mencancang 1, 2, 3. Maksudnya kalau 3 itu 3 km. Jadi untuk soalan A, kita tulis jaraknya dahulu dalam km. So kita tulis A sama dengan, okey, so kita tulis, okey, kita tulis A sama dengan 4 km jarak mengufuk dan 3 km jarak mencancang. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan A. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B, pasar mini E dari F. Okey, ni E. Okey, F ni, so E nak pergi F. Atau F pergi E sebab dia dari F kan. So kita kira dulu mengufuk 1, 2, 3. Okey, 3 cm bersamaan 3 km. Kemudian 1, 2 itu mencancang. Okey, jadi kita boleh jawab soalan B, iaitu kita boleh B sama dengan ataupun B 3 km jarak mengufuk dan 2 km jarak mencancang. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan B. Kita lihat pula soalan C. Soalan C kata pasar mini E dari G. Okey, so E dari G, jadi ni dah dia. Okey, so kita guna pen warna merah pula. Okey, dia berkongsi juga warna hitam tu. Okey, tapi kita nak pergi E dari G. So kita 1 unit mengufuk. Kemudian dia naik atas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 ke atas itu ialah 5 unit mencancang. Jadi 1 cm bersamaan 1 km. Jadi kita dapat 1 km untuk mengufuk. Okey, mengufuk. Okey, so kita tulis C 1 km jarak mengufuk dan 5 km jarak
Mencang. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2. Nyatakan nisbah dalam bentuk termudah. Jadi kata kunci di sini ialah bentuk termudah. Nisbah ini dinyatakan dalam bentuk 3/15 dalam bentuk ayat memanjang. Jadi untuk menjawab soalan ini, cikgu cadangkan kita buat bentuknya, iaitu untuk selesaikan dia kita buat A per B. Okey. Jadi A per B itu maksudnya 3/15. So soalan A, 3 nisbah 3/15 maksudnya 3/15. Jadi kita akan permudahkan sifar 3, iaitu 1 kali 3, jawapan 3. 15 ini ialah 5 kali 3. Jadi kita dapat jawapannya dalam bentuk termudah, iaitu nisbah 1/5. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan A. Soalan seterusnya, soalan B. Nisbah 9/54. Jadi seperti biasa kita buat dalam bentuk pecahan, iaitu 9/54. Okey, ada sifar 9 dekat situ, iaitu 9 ini ialah 1 kali 9. Manakala 54 ini ialah 6 kali 9. Jadi jawapan termudah untuk soalan ini ialah 1/6. Tapi kita sebut nisbah 1/6. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Nisbah 6/14. So kita tulis 6/14. Jadi kita permudahkan dengan sifar 2. 6 ini ialah 3 kali 2. 14 ni ialah 7 kali 2. Maka kita dapat bentuk termudah, iaitu nisbah 3/7. Okey. So nisbah 3/7. Itulah dia cara-cara menjawab soalan C. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D, iaitu nisbah 24/4. So kita buat D 24/4. Okay, jadi kita permudahkan, biasanya kita ambil nombor yang kecil yang bawah ni 4. So sifar 4, yang mana 4 ini ialah 1 kali 4. 24 ini ialah 6 kali 4. Jawapan dia 24. Maka kita dapat bentuk termudahnya ialah nisbah 6/1. Nisbah 6/1. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan D. Dan seterusnya soalan E. Nisbah 64/72. So tulis dalam bentuk pecahan 64/72. Ada dalam sifar 8 di situ, iaitu 64 ini ialah 8 kali 8. 72 ni ialah 9 kali 8. Jadi kita dapat jawapan terakhir iaitu nisbah 8/9. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan E. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. A. Nisbah PQ ialah nisbah 3/7. Cari nilai P jika Q ialah 35. Okey, soalan macam ni kita akan buat seperti kaedah pecahan setara. Jadi PQ ini kita akan tulis dalam bentuk pecahan, iaitu P per Q. Okey, P per Q ini bersamaan, Q besar,
P per Q ini dia bersamaan dengan nisbah 3 kepada 7. Ini yang asalnya. Kemudian diberi nilai Q itu ialah 35. Jadi Q itu di bawah. So kita buat sama dengan yang sekali. Iaitu kalaulah Q itu 35, maka ditanya P itu berapa. So ini ialah pecahan setara. Bagaimana 7 boleh menjadi 35, dia digandakan atau didarabkan dengan 5. Maka untuk mendapatkan nilai P, jadi kita akan darabkan juga dengan 5. Jadi nilai P ialah 3 didarabkan dengan 5. So kita buat P sama dengan 3 darab 5. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 3 kali 5, 15. Okey. Jadi nilai P ialah 15 jika Q ialah 35. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 3A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya 3B. Okey, kat sini kita baca ayat dia. Nisbah panjang RS, okey, RS tu yang kecil ni, yang pendek ni, kepada ST, iaitu S hingga T, iaitu 1,5. Okey, maksud dia, kita boleh tulis sini, RS ini 1, manakala nisbah, manakala dia kepada ST ialah 5. Jadi, jarak diberi ialah 42. Jadi, ditanya soalan 1, cari panjang RS. So, soalan pertama, kita nak kira panjang RS. Jadi penting untuk kita tengok 42 ni, maksud dia 1 ditambah 5. So untuk sebelum kita jawab RS, 1 tambah 5, kita tahu jawapan dia ialah 6. Okey. Jadi 6 itu bersamaan dengan 42 cm. Okey, 42 cm maksudnya 6 bahagian. 6 bahagian nisbah itu. Jadi RS itu ialah 1 bahagian. Jadi maksudnya kita kena kira 1 bahagian. Maka kita akan buat 42. Kita akan bahagikan dengan 6 bahagian. Jadi berapa kali 6 42? Kita dapat 7. So 42. Jadi kita tolakkan, selesai. Ini bermakna 1 bahagian nisbah itu kita boleh tulis 1 bahagian bersamaan 7 cm. Okey. Okay, sekarang kita jawab soalan 1 Roman, iaitu RS. Okey. RS sama dengan bagi besar. RS, macam mana nak kira RS? Jadi RS itu ialah 1 bahagian. Kita tengok ni 1. So kita akan ambil 1 kali 7. Okey, so kita tulis 1 kali 7. 1 kali 7 cm. Jadi jawapannya ialah 7 cm. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan 1 Roman. Okey. Okey, manakala 2 Roman iaitu ST. So kita buat kat sini 2 Roman, okey, besar. 2 Roman ST. So macam mana nak kira ST? Kita tengok bahagian dia. Bahagiannya iaitu 5 bahagian. Ini bermakna, okey, tengok sini 5 ni. So kita akan buat 5, kita akan kalikan dengan 7. Okey. So kita buat sini 5 kali 7 cm. Jadi 5 kali 7 cm kita dapat 35 cm. So inilah dia cara-cara menjawab soalan 3B. Kalau kita semak kat sini, kita gantikan iaitu 35 kat sini cm. Jadi bila ditambah dengan 7 cm, jadi jawapan dia 42. Okey, maka betul lah jawapannya. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 4. Soalan A,
Satah cartis menunjukkan kedudukan dua tempat bersejarah di sebuah pulau. Baiklah, ada dua kedudukan iaitu R dan juga T. Okay, Rizal sedang melawat tempat bersejarah R. Okay, dia sekarang berada di R, Rizal berada di R. Dia hendak ke tempat bersejarah T. Okay, T kat sini dari tempat bersejarah R. Maksudnya R ke T. Okay. So, soalan dia kata nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang sebenar tempat bersejarah T dari tempat bersejarah R. Maksudnya dia nakkan kita kira jarak mengufuk dan juga mencancang dengan jarak yang sebenar. Jarak sebenar maksudnya kita tengok sini. Dalam ni unit ni 1 unit bersamaan 1 km. Sebab dia sampai 5 ni 5 km. Jadi setiap unit ini pergerakannya 1 km. Jadi kita lihat dulu kepada kita punya satah cartis yang mana kita akan bergerak dari R ke T. Okay? So kita bergerak mengufuk dulu, iaitu melintang 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit dan 5 unit. Maka kita dapat 5 unit mengufuk dan 1-2 unit mencancang. Okey. Jadi 1 unit bersamaan 1 km. Kalau dia 1, 2, 3, 4, 5. So kita tulis ni 5 unit. Maksudnya 5 km. Okey. Jadi untuk soalan ini, berapakah jarak R ke T? Kita akan tulis 5 km. Okay, 5 km jarak mengufuk dan 2 km jarak mencancang. Okay. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Umur Isaac ialah 13 tahun dan adiknya berumur 5 tahun. Nyatakan nisbah umur Isaac kepada umur adiknya selepas 7 tahun. Okey. Okey, jadi pertama sekali kita buat nisbahnya, iaitu nisbah Isaac kepada adik. Okey, I kepada A lah. I itu Isaac. So, nisbah Isaac kepada adik bersamaan 13 kepada 7. Okey, itu dia. Kemudian, nyatakan nisbah Isaac, umur Isaac kepada adiknya selepas 7 tahun. Okey, so kita boleh buat dalam bentuk pecahan, iaitu 13 per 7. Jadi selepas 7 tahun, maksudnya 13 ini ditambah 7. Okey, 13 ditambah 7, manakala adiknya juga ditambah 7. Okey, jadi 13 tambah 7, kita dapat jawapannya iaitu 20. Kemudian adiknya 7 tambah 7, 14. Jadi ini dia nisbahnya, iaitu 20 kepada 14. Okey, tapi sebelum tu kita pemudahkan dahulu. Jadi ada sifar 2 di situ, iaitu 2 kali 10 dan 2 kali 7. Okey, maka kita dapat nisbah umur Isaac kepada umur adiknya selepas 7 tahun, iaitu nisbah 10 kepada 7. Okey, jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 4B. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Martin ada RM90.
nisbah wang yang dibelanjakan untuk makanan kepada wang yang dibelanjakan untuk tambang teksi ialah nisbah 2 kepada 3. Okey. Berapakah wang dibelanjakan untuk makanan? Okey. Maksudnya sekarang dia ada nisbah, kita tengok sini, dibelanjakan untuk makanan kepada teksi. Okey. Teksi. So kita akan buat nisbah M kepada T, M kepada T bersamaan 2 kepada 5. Okey. Jadi 2 kepada 5 ni jika ditambah maksudnya 2 bahagian kepada 5 bahagian. Okey. Jadi 2 kalau kita tambah dengan 5 maksudnya kita dapat 7. So 7 bahagian bersamaan, okey, iaitu wang dia lah, iaitu RM90. Okey, jadi 90 kan. Okey, jadi soalan nak berapakah untuk makanan? Makanan iaitu M So M itu ialah 2 lah. Okey, jadi 2 bahagian itu berapa? So kita kena kira dulu 1 bahagian berapa. Maksudnya RM90 kita akan bahagikan dengan 7. Kenapa 7? Sebab, bukan 7. 2 tambah 3 cikgu silap. Cikgu betulkan, sorry. Silap nasib baik cikgu check. Okay. 2 tambah 3, okay. Nisbah M kepada T ialah 2 kepada 3. Maksudnya 2 tambah 3 ialah 5. 5 bahagian bersamaan RM90. Okey. Jadi itu dia. Kita kena sentiasa perhatikan So RM90 kita akan bahagikan dengan 5. Sebab apa 5? Sebab 2 tambah 3 5. Okey. Jadi kita kira satu bahagian iaitu 90 ni kita buat RM. Jadi 9 berapa kali 5 dapat 9. Kita tulis 1, kita tulis ni 5, kita tolakkan dapat 9 tolak 5, 4. Kita turunkan sifar, dapat 40. Berapa kali 5, 40? Kita dapat 8. Jadi 8 kali 5, 40. So tolak, selesai. Okay, ini bermakna satu bahagian bersamaan 90 bagi 5 kita dapat RM18. Okay, ini satu bahagian. Oleh kerana soalan nak makanan, berapakah wang yang dibelanjakan untuk makanan? So kita tulis ni makanan sama dengan, okay, ataupun kita tulis ni perbelanjaan makanan, okay, sama dengan, maksud dia makanan itu 2 bahagian. Jadi kita akan ambil 2, kita akan kalikan dengan jumlah satu bahagian RM18. Jadi 2 kita akan kalikan dengan RM18. Okay, so sama dengan, so kita buat di kat sebelah, bentuk lazim 18 kali 2. So 18 kali 2, 8 kali 2, 16. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Ini bermakna perbelanjaan makanannya ialah 36. So kita tulis ni RM36. Jadi inilah dia cara-cara untuk mendapatkan jumlah wang yang dibelanjakan untuk makanan, iaitu RM36. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Nisbah bilangan pelancong Thailand kepada pelancong Korea. Okey, kepada itu penting. Jadi kepada itu kita buat titik tindih. Jadi maksudnya T kepada K. Okey. Nisbah T kepada K ialah 4 kepada 9.
Jumlah pelancong Thailand dan Korea ialah 104. Soalannya, berapakah beza antara bilangan pelancong Thailand dan Korea? Jadi untuk soalan ini, dia nakkan beza antara Korea dan juga Thailand, iaitu beza itu operasi tolak. Namun demikian, kita perlu tahu dahulu Thailand dan Korea punya bilangan pelancong. Jadi soalan D ni macam soalan C, yang mana diberitahu jumlah keseluruhan 90. Jadi 2 tambah 3 bersamaan 5. 5 bahagian itu ialah RM90. Jadi sama juga dengan soalan ni, iaitu kita akan tambahkan 4 dengan 9. 4 tambah 9 dapat 13. Jadi 13 itu bersamaan 104 orang. Okey. Jadi yang pertama sekali kita buat dahulu nisbahnya, iaitu T kepada K. T kepada K. Okey, nisbahnya ialah 4 kepada 9. Jadi kita tengok sebelah, kita tambahkan 4 tambah 9. Okey. So 4 tambah 9, 4 kepada 9 ni, 4 kepada 9 ni bila kita tambahkan, kita dapat jumlahnya iaitu 13. Okey. So 13 ni bahagian bersamaan 104 orang. Jadi langkah pertama kita kena tahu dahulu satu bahagian itu berapa, supaya kita boleh tahu pelancong Thailand berapa dan Korea berapa. Jadi langkah pertama ialah kita akan bahagikan dahulu 104 dengan 13. Okey, kita buat bentuk lazim kat sini, iaitu 104 kita akan bahagi 13. Jadi CV yang kita akan buat ialah CV 13. Berapa kali 13? 1 tak boleh, 10 pun tak boleh, kita ambil terus 104. Okey. Jadi kalau kita ambil 10, dia 13 tak boleh, dia paling kecil ialah 13 kat sini 13. Okey. Jadi kita akan buat penambahan berulang. Okey, macam ni, 13 tambah 13 dapat 26. Okey. Jauh lagi nak dapat 104 So kita tambahlah. Tambah 13 dapat 39. Tambah 13 dapat 78. Tambah 13 dapat 91. Tambah 13 dapat 104. Okey, okey, ada kat sini iaitu 1, 2, 3, 4. Oh, ni cikgu tambah 39 Kejap cikgu betulkan. Ni salah. Okey, kena tambah 13 lagi sekali Okey, so tambah 13 jadi 12. 52 tambah 13 65 tambah 13 78. Okey, masih tak dapat lagi. Tambah 13 91. So cikgu buat kat sini 91 tambah 13 4. 9 tambah 1, 10. Okey, ada kat sini So dia berapa kali 13? 1, 2, 3, 4. Ni 4 1, 2, 3, 4. Okey, betulkan sikit. Semula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, maksudnya 8 kali 13 dapat 104. Jadi tulis ni 8. Tulis 104 dan kita tolak, selesai. Ini bermakna untuk nisbah ni
satu bahagian ialah 8 orang. So, satu bahagian bersamaan 8 orang. Jadi, kita bolehlah kira dahulu bilangan pelancong Thailand dan juga Korea. Jadi, kita tulis sini Thailand berapa dan Korea berapa dulu. So, cikgu tulis sini Thailand. Okay, belah sana cikgu buat Korea. Okay. Korea. Okay. Jadi, kita kira satu persatu dahulu, iaitu Thailand. Yang mana Thailand nisbah dia, bilangan nisbahnya ialah T. T itu ialah 4. Jadi kita akan buat Thailand ini bersamaan 4. Kita akan kalikan dengan 8 orang. Jadi 4 kali 8 kita dapat jawapannya iaitu 32 orang. Kita baru kira bilangan Okay, manakala Korea 9, jadi 9 kita akan kali juga 8 orang. Jadi 9 kali 8 kita dapat 72 orang. Okey, sekarang baru kita tahu dua-dua ni, tapi sebelum kita nak tolak, sebab soalan nak beza tolak, mari kita semak dulu, betul tak 32 kalau kita tambah 72 dapat tak jumlah 104 orang. Okey, so kita semak dulu. Jadi cikgu buat star kat sini, iaitu semak, iaitu kita ulang lagi sekali, 32 tambah 72. 32 tambah 72. Jadi 2 tambah 2, 4. 7 tambah 3, 10. Okey, betul. Jadi maksudnya yang kita kira bilangan itu betul. Jadi sekarang kita akan kira kehendak soalan, iaitu beza. Okey, so kita tulis beza sama dengan, maksudnya kita nak kira beza antara Thailand dan Korea. Kita ambil yang banyak, iaitu Korea, iaitu 72. Jadi kita buat bentuk lazim 72, kita akan tolak 32. Okay, sekarang 2 tolak 2, kita dapat sifar. 7 tolak 3, 4. Maka ni bilangannya ialah 40 orang. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan D, iaitu untuk mengira beza antara bilangan pelancong Thailand dan Korea, iaitu 40 orang. Okey, penting untuk kita kira bilangan pelancong Thailand dan juga Korea. Okey, jadi dengan itu tamatlah sudah uji minda kita pada hari ini untuk tajuk koordinat, nisbah dan kadaran. Bagi muka surat 205 untuk nombor 1 hingga 4. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.